forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu apa yang kecoh 2-3 hari ni. Kononnya kerajaan akan bertukar yang dibawa oleh Papa Gomo. Tuan-tuan, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Heboh dalam masa sebelum Jumaat lah, mana hari Rabu, hari Khamis, adalah media-media sosial yang mengatakan Majlis angkat sumpah, tumbang kerajaan yang ada sekarang. Apakah Datuk tak mendengar cerita tu? Tok, kita berbicara soal persepsi. Ya, ya. Ini persepsi yang dibuat oleh media sosial. Ya, ya. Berbeza dengan dulu. Dulu akhbar. Ya, ya, ya. Kalau kita kata nak tengok berita, Ya. lebih kurang dalam seminggu, 2-3 hari baru berita tu keluar. Betul. Tapi ini hari kita bercakap, pasal malam ni kita bercakap. Besok dah keluar ataupun sekejap lagi. Sekejap lagi sampai dah komen dah. Betul, betul. Begitu juga dengan persepsi yang ditimbulkan kerana mereka ingin mewujudkan ketidakstabilan. Matlamatnya untuk mewujudkan ketidakstabilan politik. Ya, Sila. dengan harapan untuk melihat kerajaan baru sedangkan ia tidak akan berlaku. Secara logik kita ada 147. Satu daripada muda keluar. Ada 5 pula yang menyokong kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dah ada 151 pun dah. Lebih daripada majoriti. Dan saya melihat bahawa kadang-kadang saya masalah kadang-kadang rakyat kita mudah terpengaruh. Bila mendengar saya begitu, iya ke? Ini persepsi ni, Datuk Gulam ya. Yeah. Sedangkan kalau dihayati sebenarnya, jawatan contoh Perdana Menteri ini, dia tidak boleh dibuang begitu saja, tak boleh disingkir begitu saja. Pertama, jawatan Perdana Menteri itu hanya boleh kalau dia sendiri nak letak jawatan. Betul, setuju. Yang kedua, kalau di kalangan 222 ahli parlimen, bukan senator Datuk 222 ahli parlimen hilang keyakinan. Sebab itu yang berlaku waktu pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Ada bunga-bunga yang kata usul ni tak percaya pada Perdana Menteri, digantung parlimen itu, jadi konon ada darurat dan sebagainya. Sebab itu parlimen tidak bersidang. Ya? Jadi masalahnya, dan kalaupun itu berlaku, kita masih ada lagi, ini yang paling kukuhnya, itu bagaimana istana. Peranan istana. Istana inilah yang mempertahankan nilai bangsa kita. Macam mana, Saudara Datuk Gulam? Setuju saya sangat. Ya. So, untuk nak mengubah kerajaan ni dalam keadaan sekarang agak sukar. Sebab saya melihat konteks perlembagaan negara kita ni, dia ada berlapis-lapis. Ya. Ada proses yang perlu kita harungi. Pertama, macam tadi Datuk Sri kata, sekiranya ahli parlimen itu tidak mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri, Ya. dia akan digugurkan. Betul. Kedua, dia sendiri meletak jawatan macam mana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan Betul. ketika pemerintahan dia 22 bulan. Ya. So, itu kurang bijaknya lah. Kan Tun Dr. Mahathir ni dah berpolitik puluhan tahun, menjadi Perdana Menteri 22 bulan, 22 tahun. Lepas tu jadi Perdana Menteri 22, lepas dia letak jawatan, saya pun tak tahu apa yang difikirkan ketika itu. Dan semua menteri-menteri ingatkan apabila dia letak jawatan, menteri-menteri ni masih lagi fungsi. Ya, ya. Padahal bila Perdana Menteri letak jawatan, keseluruhan kabinet itu terbubar secara langsung. Dan juga proses yang melalui tentang pelantikan daripada istana. Mesti. Ini benda yang very, very berperlembagaan. Ya. Kalau kita tengok apabila PRU ke-15, kita ada Hang Parlimen. Hang Parlimen ni pertama kali dalam sejarah Malaysia. Yang kita tak pernah hadapi, yang kita tak pernah alami dan kita tak punya pengalaman. Tak boleh tubuh kerajaan. Kita tak boleh tubuh kerajaan. Masing-masing tak ada... Koreksi itu, 1969. Nombor 9 untuk Negeri Selangor je. Tak, dia berlaku di Perak, di Negeri Sembilan, hampir-hampir kita hang Tak, parlimen. tapi masa tu belum Hang Parlimen. Ya, ya. Tapi yang kali ini, pertama kali dalam sejarah, tiada parti politik yang mendapat 112, garisan 112 majoriti, simple majority. Dan saya nak perbetulkan persepsi. Ini persepsi ni. Sebenarnya, apabila yang di-Pertuan Agong panggil ketiga pihak ni, pertama sekali PH, kedua PM dan ketiga Barisan Nasional. Ya. Okey. Yang di-Pertuan Agong menyerahkan kepada PH sebagai parti yang besar menang ketika itu. Majority within the minority. Minority, 82. 82, ya. Okay, kemudian diminta PM. Ya. Masa itu tak saya ada 73 kursi. 73, betul. Untuk digabung.
Tetapi PN menolak. Betul. Dan apabila menolak, Yang di-Pertuan Agong memanggil Barisan Nasional untuk bersama dengan PH. So yang ini sebenarnya saya nak betulkan. Kita bukan berkehendakkan untuk menjadi kerajaan di bawah Anwar Ibrahim. Betul. Ini saya nak pandangan saya. Ya, ya. Kita sebenarnya mengambil titah yang di-Pertuan Agong untuk bersama dengan Anwar Ibrahim. Betul, betul. Bukan kita nak jadi. Dan ini juga membersihkan nama UMNO yang kita tak ada political coalitions dengan DAP. Kita ni sebagai parti yang mendukung institusi kerajaan di istana, yang mana kita mengangkat titah yang Pertuan Agong untuk bersama dengan PH merobohkan kerajaan. Itulah keputusan Presiden. Itulah keputusan Presiden. So bagi saya, Presiden telah membuat satu keputusan dan keputusan itu adalah keputusan yang bersama, kolektif di dalam MT. Apabila kita bersetuju dan kita kena sama-sama menyokong keputusan tu. Ya. Sebagai ketua bahagian, pemimpin di peringkat akar umbi, saya rasa adalah wajar kita mempertahankan institusi Presiden dan juga keputusan daripada Majlis Kerja Tinggi. Ya. So itu pandangan saya. Jadi kesan daripada itulah akibatnya maka serangan begitu hebat terhadap Presiden UMNO. Ya. Kerana kalau Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi tidak membuat langkah untuk menyantuni apa yang disarankan oleh istana, keadaan tergantung. Ya. Bukan? Jadi kebijaksanaan dan keputusan kewarasan sebagai Presiden Parti menyantuni dan cukup-cukup saya selalu kata ngam-ngam sui aja 112 itu. Jadi apa pandangan Datuk Halim di Johor khususnya apabila serangan dikenakan terhadap Presiden dan dengan macam-macam serangan lah diorang buat. Boleh Datuk jelaskan sedikit macam mana pula orang Johor, ya Datuk sebagai susah perhubungan, macam mana Datuk mempertahankan kubu ni? Silakan Datuk. Ini soalan-soalan maut semua. Kita di Johor ada 9 parlimen yang kita menang. Barisan Nasional. Itulah sebahagian daripada 30 Barisan Nasional yang memenangi dalam PRU yang ke-15. Ya. Dan seperti mana yang kita lihat bahawa di Johor, sebenarnya yang sahabat saya, Datuk Gulam, nyatakan bahawa kita ni pegang pada prinsip. Persepsi dilakukan oleh orang luar. Saya lalu cakap. Dengan kawan-kawan saya cakap. Rakyat Malaysia ni boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi menteri, boleh jadi menteri, boleh jadi wakil rakyat. Dia boleh memberikan pandangan dan sebagainya, kritikan, tetapi tidak menjurus kepada polisi kerajaan. Betul. Dan ahli-ahli parlimen di Johor telah dilatih dengan secukupnya tentang keadaan-keadaan yang berlaku dan telah juga menjadi sebahagian daripada ketika itu. Mustahil untuk mereka, walaupun dikatakan bahawa ini tidak setuju dengan orang tu, tak setuju dengan ini, tetapi prinsip sebagai ahli parlimen, prinsip sebagai ahli UMNO, mereka kukuh dan bersama-sama dengan keputusan parti. Walaupun pada peringkat awal dikatakan bahawa ada beberapa ahli parlimen akan menyokong pihak sebelah sana. Bagi SD tu lah. Tapi ia terikat dengan Akta Lompat Parti. Dan uniknya Johor ini, ke bawah Duli Tuanku, yang monitor dan ingin memastikan bahawa kerajaan perpaduan ini dapat dilaksanakan atas titah yang di-Pertuan Agong. Ini understanding yang kita dapat. Pada peringkat awal dalam Perhimpunan Agong, kita cakap no DAP, no Anwar, no PBBM. Yang ada dua je, PBM tak ada. yang disebut. Yes. Tetapi dalam PRU yang ke-15, kita solo. Betul. Kita tak bersama dengan DAP, kita bersama dengan PH. Tapi persepsi luar yang cuba dispinkan untuk merosakkan pemikiran ahli-ahli UMNO dan merosakkan kepercayaan, keyakinan kepada Presiden Parti. Yang akhirnya menjurus kepada keputusan yang dibuat dalam MKT bahawa selepas PRU yang 16 atas titah ke bawah Duli Tuanku, yang Pertuan Agong, kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Ini uniknya. Dan hari ini kita melihat kesannya. Dalam masa setahun, walaupun sukar, bayangkan hutang daripada 700 juta hingga menjadi 1.5 trilion. Bukan mudah untuk kita perbaiki, untuk membayar balik. Bukan sukar. Mungkin kita boleh kurangkan, tetapi jumlah tu tidak akan berkurangan. Dan ini juga akan menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada kerajaan. Kecekapan yang dibantu oleh pemimpin UMNO. Mereka mendidik, mengajar pemimpin kerajaan untuk stabilkan kerajaan mengikut polisi-polisi yang telah ditetapkan. Ini uniknya. Dan saya yakin kerajaan ini akan kukuh. Dan tidak pernah dalam negara kita ini,
Sebelum ini BN menguasai dengan majoriti yang cukup dan sebagainya. Ini adalah new norm politics. New norm. Untuk kita adopt, kita serasikan dan kita move forward untuk rakyat dan negara kita. Kita tengok komen saya selepas hari Jumaat kita orang cakap kan kawan-kawan nak angkat sumpah 3 petang hari Jumaat lah. Sekarang kalau kita tengok kat TikTok dia orang dah kena perli balik dah dengan geng-geng Pakatan Harapan, geng Barisan Nasional. Duk tanya bila dah sampai ke malam tak angkat-angkat sumpah lagi. Hari ni pun dah hari apa dah? Hari ni dah hari Ahad dah. Tak angkat-angkat sumpah, bila nak angkat sumpah itulah. Tapi yang herannya walaupun boleh percaya mudah ya boleh percaya, kita pun tak faham lah dia orang ni. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perdana Pemik Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.